Assalamualaikum dan salam sejahtera, saudara-saudari yang saya hormati. Dalam siri yang ke-6 ni, kita akan membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan teknik memaham. Bagaimana kita nak memahami sesuatu bahan pembelajaran. Dia ada cara-cara dia. Baik, kita lihat macam kita pernah bincang satu masa dulu, bila kita bincang BAFIQ, bila kita belajar, kita telah akan melakukan proses BAFIQ. Baca, faham, ingat, kuasai. Ingat lagi kan, BAFIQ kan? Baca, faham, ingat, kuasai. Jadi kita sekarang nak fokus pada faham. Macam mana kita nak memahami apa yang kita baca atau apa yang kita pelajari. Baik. Kenapakah tahap kepahaman seseorang tu berbeza-beza? Bila cikgu ajar, pensyarah ajar satu topik kan, ada kawan kita, dia faham 100%. Ada yang 70%, ada yang 50%, ada yang tak faham langsung. Kenapakah berlaku keadaan-keadaan begini? Baik, pada asasnya ada 3 perkara yang membezakan kita memahami sesuatu bahan pembelajaran. Yang pertama sebab faktor bahasa komunikasi. Baik, kawan kita yang dapat faham 100% kerana dia tidak ada masalah bahasa komunikasi. Kalau pensyarah tu ajar dalam bahasa Inggeris, setiap patah, setiap kalimah, setiap ayat yang pensyarah tersebut dia faham. Bermakna dia tidak ada masalah communication. English communication tak ada masalah. Kalau subjek tu diajar dalam bahasa Melayu, dia tidak ada masalah dengan ayat ke, frasa ke, istilah-istilah Melayu ke, semua dia faham. Itu maksudnya komunikasi. Kemudian kalau katakan dalam bahasa Arab, samalah. Maksudnya kalau dia tak faham, salah satu sebabnya ialah kerana tahap penguasaan bahasa komunikasi ini rendah. Satu. Yang kedua, yang menyebabkan kita tak faham ialah kerana mungkin kita tidak menguasai istilah-istilah akademik. Bagi setiap subjek, bagi setiap kursus ada istilah-istilah akademik. Kalau kita belajar pasal kejuruteraan letrik, dia ada istilah-istilah kejuruteraan kan? Kalau kita belajar pasal perakaunan, dia ada istilah-istilah perakaunan. Kalau kita belajar ekonomi, dia ada istilah-istilah ekonomi. Jadi semua subjek, semua kursus ni ada istilah-istilah ekonomi. Istilah-istilah akademik. Baik, apabila kita tak faham sebahagian daripada istilah-istilah akademik ni, maka menyukarkan kita untuk memahami keseluruhan topik ataupun subtopik dalam bab tertentu tadi. Jadi pastikan kita menguasai istilah-istilah akademik. Baik, yang ketiga ialah konsep. Mana-mana topik yang kita pelajari ni, dia ada konsep-konsep dia. Dia ada konsep-konsep yang cuba nak dinyatakan oleh penulis ataupun pengarang. Ada konsep. Semua benda ada konsep. Jadi kita kadang-kadang ada setengah orang salah konsep. Topik ni nak konsep macam X, tapi kita memahami secara Y. Jadi kita dah salah konsep lah. Jadi itu sebab tu kita tak faham. Jadi dia tak faham, katakan bahasa komunikasi dia bagus, okey, satu. Yang kedua, istilah-istilah semua dia faham, tapi konsep dia tak faham. Ini menyebabkan dia tak faham bahan pembelajaran tadi. Jadi kita kena pastikan kita hendaklah meningkatkan kita punya keupayaan bahasa komunikasi, menguasai istilah-istilah akademik dan juga konsep-konsep yang terdapat dalam sesuatu bab itu. Baik, seperti mana yang Pak Su katakan tadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi kefahaman kita kan. Baik, bahasa komunikasi ni biasanya ialah bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam seharian lah. Sama ada perkataan ke, perasa ke, ayat yang kita biasa gunakan di dalam pembelajaran ataupun ketika kita berinteraksi, buat interaksi sosial dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa, kita gunakan perkataan-perkataan yang sama. Ini dipanggil komunikasi. Sama ada dia berbentuk tulisan ataupun penulisan. Misalnya kalau kita jumpa satu ayat, contoh kat sini satu proses tumbuhan membina makanan. Ketika kita belajar biologi, kita jumpa ayat ni. Ketika kita bersembang dengan mak atau ayah dengan kawan pun, kita gunakan istilah yang sama juga. Pokok tu buat tumbuh, dia boleh buat makanan tu, pokok tu boleh masak makanan sendiri. Mana kita gunakan istilah-istilah yang kita kata istilah-istilah komunikasi. Baik, kadang-kadang kita jumpa juga istilah-istilah yang bersifat sama ada istilah perasa atau ayat bersifat ilmiah, bersifat akademik. Misalnya kita jumpa perkataan fotosintesis. Dalam pertuturan komunikasi sosial, kita tak guna perkataan fotosintesis. Kita tak kata, mak, cuba mak tengok pokok tu dia telah melakukan fotosintesis. Kita tak cakap macam tu, kan? Sebab dalam pembelajaran kita gunakan fotosintesis. Debit, kredit, kos melepas, dan macam-macam lagi lah. Ini dipanggil istilah-istilah akademik.
Konsep ni ialah satu idea umum, ya, ataupun pemahaman secara umum, ya, yang mendasari sesuatu perkara, proses ataupun fenomena. Ya. Sesuatu proses tu ada dia punya ideanya, ada satu fenomena tu ada satu idea umum. Ini kita panggil konsep. Umpamanya orang sebut konsep pengurusan. Apa dia konsep pengurusan? Bla 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 bla. Konsep inertia. Apa dia inertia ni? Ini dalam fizik mungkin, ya. Konsep federalisme. Ini dalam tajuk sejarah. Kan? Konsep sekularisme. Itu konsep tu namanya, ya. Jadi kita kena memahami konsep itu mengikut perspektif bidang yang kita pelajari, ya. Jangan kita buat tafsiran sendiri. Okey. Baik, kita bagi satu contoh kat sini. Ya. Saya paksu rasa lah sama ada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah menengah tinggi, college, universiti, kita akan jumpa lah kalau pelajar-pelajar sains dia akan jumpa perkataan fotosintesis, ya. Cuba kita tengok sebagai satu contoh kat sini, ya. Fotosintesis adalah satu proses pembentukan makanan iaitu glukosa dan oksigen oleh tumbuhan hijau dengan adanya faktor-faktor seperti klorofil, karbon dioksida, air dan cahaya matahari. Ini kita jumpalah dalam buku, kan, ya. Fotosintesis adalah satu proses pembinaan makanan atau pembentukan makanan dan oksigen, ya, oleh tumbuhan hijau dengan adanya faktor-faktor seperti 1 klorofil, 2 karbon dioksida, 3 air dan 4 cahaya matahari. Baik, kita cuba perhatikan, ya, dalam definisi fotosintesis ni ada tak bahasa komunikasi, ada tak istilah ekonomi, ada tak konsep. Ya, kita tengok, ya. Baik, umpamanya kita jumpa perkataan ataupun frasa ialah proses pembentukan. Ini ialah dikatakan bahasa komunikasi lah. Sebab di dalam pembelajaran biologi kita guna, di luar, dalam masa kita bercakap, bersembang dengan kawan, kita guna ayat yang sama. Itu maksudnya komunikasi. Dengan adanya faktor-faktor. Sama juga kalau kita cakap sembang-sembang pun kita gunakan ayat yang sama juga, kan. Ini ada banyak sebab ni kenapa berlaku kemalangan. Ada banyak faktor ni kenapa. Maksudnya ini panggil bahasa komunikasi. Okey. Kalau dalam bahasa komunikasi ni ada orang tak faham maksud proses. Dia tak faham. Jadi susahlah bagi dia. Ataupun faktor-faktor. Dia tak faham apa makna faktor-faktor. Jadi menyukarkan dia untuk memahami apa yang dia pelajari tadi. Okey, kita tengok contoh istilah akademik pula. Dalam definisi atas tadi, kita jumpa perkataan fotosintesis. Ini istilah akademik. Glukosa, itu pun istilah akademik juga. Klorofil, istilah akademik. Karbon dioksida, istilah akademik. Jadi katakan kalau ada 4 istilah akademik ni, ada 2 anda tak faham. Ya? Katakan klorofil anda tak faham, karbon dioksida pun anda tak faham. Ini menyebabkan anda tak faham apa dia fotosintesis. Sebab anda tak faham istilah akademik klorofil dan karbon dioksida. Jadi untuk membolehkan anda faham maksud fotosintesis, anda mesti memahami istilah-istilah akademik seperti fotosintesis, glukosa, klorofil, karbon dioksida terlebih dahulu. Kalau kita minta adik kita lah, kalau kita ada adik lah, kan, yang kecil. Kadang-kadang budak-budak sekarang umur 4 tahun dah pandai baca, kan. Kita suruh dia baca ni. Dia baca lah. Dia kata, fotosintesis ialah proses pembentukan makanan dan oksigen oleh tumbuhan hijau. Dengan adanya faktor-faktor seperti klorofil, karbon dioksida, air dan cahaya matahari. Adik kita baca macam tu. Baik, kita tanya dia, apa yang adik faham dengan fotosintesis? Dia kata, makanan bang, makanan kak. Lagi? Ada matahari lah. Dia faham matahari lah, kan. Lagi? Ada tumbuhan, pokok, ada pokok. Air, ada air. Dia tak faham klorofil. Dia tak faham karbon dioksida. Nampak tak kat situ? Jadi menyebabkan dia tak faham apa maksud fotosintesis. Baik, konsep. Kita tengok konsep pula, ya. Apakah konsep yang terdapat dalam proses fotosintesis? Yang kita kena tahu, iaitu pembentukan makanan oleh tumbuhan. Ya. Sebab dulu Pak Su pernah jadi pemeriksa kertas biologi SPM. Ya, pernah selama 6 tahun. Ya. Baik, kalau katakan ada pelajar jawab, soalannya, apakah definisi fotosintesis? Ada pelajar jawab, fotosintesis adalah proses pembinaan makanan. Full stop. Dia tulis pembinaan makanan. Kosonglah, tak ada markah. Sebab apa? Sebab opah kita atau mak kita buat kuih pau atau laksa, itu makanan. Jadi pernah tak kita sembang dengan mak kita, Mama sedang melakukan proses fotosintesis. Mama kata, dah. Mama masak pau, Mama masak laksa. Bukan fotosintesis. Maknanya definisi kita salah. Tetapi kalau kita kata pembinaan makanan oleh tumbuhan, kita nampak konsep dia. Kita nampak konsep tu betul, ya. Okey.
Baik, akhir sekali dia, penguasaan bahasa komunikasi dan istilah akademik atau teknikal yang tinggi adalah asas untuk kita cemerlang dalam pembelajaran dan kerjaya. Ya. Penguasaan bahasa komunikasi dan istilah akademik atau teknikal yang tinggi adalah asas untuk kita cemerlang dalam pelajaran dan kerjaya. Sampai kita berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Salam motivasi.